Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi kita masih lagi diberi kesempatan untuk terus menikmati nikmat yang sangat terbesar, nikmat hidup. Okey, alhamdulillah, dan cikgu harap semua anak pelajar cikgu, pelajar-pelajar, murid-murid tingkatan 4 tulis kanan sihat sejahtera di rumah, insya-Allah. Okey, hari ini cikgu sekali lagi buat satu program orientasi secara alamiah juga. Okey, tapi kali ini untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 bagi tahun 2021. Okey, yang cikgu rasa insya-Allah dengan kamu tengok video yang cikgu rakam pada hari ini, cikgu yakin kamu akan dapat info sedikit tentang pengajian kamu yang kamu akan hadapi kelak, insya-Allah. Okey, kita teruskan. Okey, kita flashback balik. Kita tengok dulu. Ini ialah logo sekolah kita. Ingat lagi tak? Takut lupa, lama sangat duk cuti rumah kan. Takut lupa. Jadi kalau takut lupa ni masalah. Cukup ingat balik. Okey. Jadi ini logo sekolah kita. Logo sekolah kita ya. Ini yang bermotokan fikir, usaha dan jaya. Okey, seperti biasa misi sekolah kita pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, dan misi sekolah kita melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangun potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Okey, itu ialah misi, visi dan moto sekolah kita. Okey. Jadi pada tahun ini cikgu rasa semua masih lagi di rumah menjalankan pengajian secara di rumah lah, online. Okey. Jadi sebelum tu mari sama-sama kita kenal dulu. Kita kenal sikit, takut lupa juga pentadbir yang ada di sekolah kita. Okey, ini ialah 4 pentadbir yang ada di sekolah kita yang menggerakkan sekolah kita. Yang pertama, kita ada pengetua kita Encik Yusof bin Taib, perwakilan pentadbiran kita Puan Cik Mazunah bin Hashim, penulis HEM kita, Puan Nurlia bin Syafi'i, dan PK Koko kita Encik Mani Raja Al-Zaki Anamalai. Inilah pentadbir sekolah kita. Dan seterusnya, ini ialah barisan guru kanan sekolah kita. Okey, kita ada Cikgu Naimah, guru kanan bahasa, Cikgu Rohaiza, guru kanan sains dan matematik, Cikgu Kalaimani, guru kanan kemanusiaan, dan Cikgu Nurmiza, guru kanan teknik dan vocational. Okey, itulah tadi orang pentadbir SMK Teluk Kanan. Cikgu harap semua yang tengok video ni kita nampak ni ingat balik, flashback balik, takut lupa nak masuk sekolah. Lama tak masuk sekolah ni, cuti kan. Okey, dan cikgu rasa terpanggil untuk flashback sikit lah plan sekolah kita. Saya takut memang sesat. Jadi hari ni cikgu bagi sikit plan sekolah kita. Moga kamu boleh terkenang-kenang kembali ketika kamu di tingkatan 3 tahun lepas, di mana kamu berada. Di sinilah sekolah TF25. Kita ada bangunan-bangunan kita, bangunan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Hamali, Imam Ghazali. Okey, kalau kamu tingkatan 4 ni akan berada di blok Imam Syafi'i. Itu tingkatan 4 duduk kat situ. Okey. Seterusnya, ini ialah plan blok kita. Nampak tak? Di sinilah bilik kaunseling. Di atas pejabat ada bilik kaunseling. Okey, kamu akan berada di blok C, blok Imam Syafi'i. Okey. Ini adalah plan blok sekolah kita. Cikgu rasa kamu masih lagi ingat. Dan cikgu yakin anak pelajar cikgu semua pandai-pandai dan ingat sekolah kita lagi ni, walaupun cuti panjang. Okey. Biasalah bila di dalam orang kata musim COVID-19 ni, banyak benda-benda terpaksa kita hadapi, dan kita perlu siapkan mental dan fizikal kita dalam kita menghadapi ujian yang Allah bagi kita ni. Kita perlu redha dan bersyukur kerana kita masih lagi diberi peluang untuk ada di sini. Okey.
Jadi kita perlu sediakan mental dan fizikal kita ada sihat. Okay, nak sediakan mental macam mana? Apa-apa yang makanan-makanan rohani, sembahyang, okay, baca buku yang kita tak nampak tu untuk mental kita. Dan kita perlu makan makanan yang sihat, makanan yang seimbang, bersukan, okay, jogging dan sebagainya tu untuk sediakan fizikal kita agar mental dan fizikal kita ni sentiasa sihat. Okay, tapi sekiranya kamu ada masalah, okay, boleh terus berhubung dengan cikgu melalui WhatsApp, telefon dan sebagainya di talian sokongan psikologi. Okey, kamu boleh telefon cikgu. Cikgu boleh bantu apa yang cikgu boleh bantu, insya-Allah. Okey. Seterusnya, kebaikan, kelemahan atau kecabaran, belajar secara alamiah di rumah dan belajar secara bersemuka dalam kebiasaan baru. Okey, ini ialah norma baru yang kita perlu hadapi, yang perlu kita kena, macam mana kita kena hadapi benda ni untuk kelangsungan hidup kita. Okey, sekarang ni cikgu yakin kamu dah terima modul-modul, terima kerja sekolah daripada guru-guru, dan cikgu yakin anak pelajar cikgu ni buat sekolah tu. Okey, jangan bertangguh. Kalau bertangguh-tangguh, kamu akan rugi, kamu akan ketinggalan, kamu akan keciciran. Okey, belajar di rumah ni dia ada adab-adab dia. Okey, kalau sekiranya kamu belajar secara online, secara live, Google Meet atau dan sebagainya, okey, perlu ada di situ. Jangan kamu on Google Meet, kamu pergi tempat lain. Yang tu kita tak maulah. Okey, kesian cikgu tu. Okey, dia sedia macam-macam untuk mengajar kamu tapi kamu tak mau. Okey, kalau ada ni, buang jauh-jauh. Okey, sebab belajar di rumah sebenarnya ada kelebihan dia, ada keburukan dia juga. Dia seimbang. Kalau kamu pandai menggunakan kesempatan, insya-Allah cikgu yakin kamu akan dapat kebaikan yang sangat baik. Dan kamu pun tak akan keciciran. Sebab zaman sekarang ni masa tak tunggu kita. Kalau kita ghalit, kita leka, kita lalai, kita akan tercicir, kita akan ketinggalan. Okey, begitu. Okey, dan begitu juga belajar secara bersumuka di sekolah dengan kebiasaan baru. Itu ialah yang kita kena hadapi sekarang ni. Okey, bila hadir ke sekolah baru ni, hadir je kena basuh tangan dulu. Lepas tu ambil suhu, baru nak ke kelas. Dan dalam kelas pula kita belajar secara, dulu boleh kita boleh duduk ombun sekali. Tapi sekarang bila kebiasaan baru ni, kita perlu jarak-jarakkan. Jadi kita kena jaga SOP yang ditetapkan oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, dan cikgu yakin anak penjaga ni, anak cikgu semuanya faham. Dan dah pernah berlaku pada tahun lepas, dan sama macam tahun ni kita kena ikut SOP yang kita buat. Okey, nak pergi ke tandas tak boleh kerap-kerap, sekali saja. Okey, nak pergi makan kat kantin, nak ambil makanan, kena ada wakil aja yang pergi ambil makanan. Itu ialah norma baru yang perlu kita buat. Dan yang paling penting sekali, kenalah memakai mask, pelitup muka. Okey, itu paling penting. Jangan buat lupa pula, kena pakai. Okey, itulah norma baru kita sekarang ni. Okey, seterusnya, sekiranya kita diizinkan Allah SWT hadir ke sekolah seperti biasa. Jadi, datanglah sekolah dengan tepati masa. Okey, yang kedua, jaga kekemasan diri, masukkan baju dalam seluar bagi lelaki, pakai tali leher, tudung yang kemas, baju yang bersih, wangi-wangi untuk hadir ke sekolah. Dan yang ketiga, paling penting, patuhi SOP yang ditetapkan. Cikgu kata kena pakai pelitup muka, kena pakai. Okey, yang keempat, tiada fashion rambut. Okey, rambut tu kemudian standard pelajar sekolah. Okey, yang seterusnya, datang sekolah tu kalau boleh tu awal 7.20 tu dah ada kat sekolah dah. Tidak merokok, tidak ponteng, tidak ada buli, dan sentiasa azam untuk berjaya. InsyaAllah kita doakan agar pada COVID-19 ni hilang daripada bumi kita ni, dan kita boleh hadir sekolah seperti biasa, InsyaAllah. Okey, seterusnya kita akan tengok sikit package. Hal ni yang paling penting ni, package pelajaran kamu. Okey, untuk tempat subjek wajib bahasa Melayu, okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, sejarah, matematik dan sains. Ini ialah wajib 6. Dan kita ada elektif. Setiap tingkatan tu berbeza-beza elektif dia. Kita tengok satu persatu. Bagi kelas Pak Arif,
Okey, Pak Alif, kita akan kamu akan belajar matematik tambahan. Okey? Okey, untuk tahan ni dia adalah 10 bab dalam pengajian kamu. 10 bab untuk nampak ni dan perlu komitmen yang tinggi. Okey? Jadi ada yang kata susah lah cikgu. Bukan. Matematik tambahan ni tak susah, tapi dia sedikit mencabar minda kamu. Bab kata Cikgu Nur Hayati Majid, tenaga pengajar bagi matematik tambahan kamu, tak kenal, tak cinta. Okey, minta maaf. Okey, jadi kamu tak try lagi. Kamu try dulu belajar dengan Cikgu Nur Hayati Majid. InsyaAllah kamu akan dapat aura tu dan boleh meneruskan pengajian. Seterusnya, bagi kelas Part A juga, kamu akan belajar prinsip akaun. Prinsip akaun pula ni, dia mengandungi 7 bab dalam pengajian kamu dan terdapat kertas 1 dan kertas 2. Okey, dan untuk prinsip akaun ni, dia ada kerja khusus hanya pada tingkatan 5 nanti. Di tingkatan 4 ni, kamu hanya belajar seperti biasa. Siapa pengajar dia? Okey, Puan Cik Maznah binti Hashim, PK Pentadbiran Akidah. Itu yang kamu prinsip akaun. Seterusnya, perniagaan. Okey, perniagaan ni pula ni dia mengandungi 4 bab dalam pengajian kamu. Okey, terdapat kerja khusus yang perlu kamu siapkan. Okey, terdapat dia ada 3 pecahan. Yang pertama, kertas 1 mewakili markah 20%. Kertas 2 tu kamu kena jawab esei atau pengajian kita 60%, dan kertas ketiga kerja khusus 20%. Campur semua 100%. Jadi kalau kamu tak buat kerja khusus, susah nak dapat A. Jadi kena ada kerja khusus. Dan seperti biasa, perniagaan pun memerlukan komitmen yang tinggi untuk kamu siapkan kerja khusus tu. Tenaga pengajar dia, Puan Nurmiza binti Hashim, JK Teknik dan Vocational kita. Okey. Okey, kita turunkan lagi. Maaf tadi ada telefon sekejap. Okey, kita turunkan lagi dengan seterusnya. Kita tengok pula bagi kelas 4 Bestari. Okey, 4 Bestari. Okey, 4 Bestari ni dia special sikit. Dia kelas STEM. Okey, jadi yang pertama untuk kelas 4 Bestari ni dia akan belajar reka cipta. Apa itu reka cipta? Okey, reka cipta ni dia mengandungi 8 bab dalam pengajian dan terdapat satu kerja khusus yang membawa markah 70%. Kertas 1 70%, dan perlu siapkan kerja khusus yang mewakili 30%. Dan untuk reka cipta, kamu perlu hasilkan produk dan juga dokumentasi. Maknanya buat satu produk baru dan kamu kena buat satu dokumentasi kamu. Okey, tenaga pengajar dia Cikgu Roshita binti Ishak. Okey, nanti kamu kenal nanti. Okey, seterusnya pertanian. Bagi kelas 4B, 4 Bestari. Okey, pertanian pula ni mengandungi 2 bab dalam pengajian ya. Dan terdapat satu kertas saja untuk SPM nanti. Cara dia mengaji dia pula, dia perlu siapkan kerja khusus yang membawa markah 15% untuk SPM. Jadi kalau kamu tak buat kerja khusus sekarang ni, kamu rugi untuk SPM. Macam mana pun pertanian ni, kamu kena tempat ni, kamu kena siapkan kerja khusus. Contoh tahun lepas, tahun lepas menghasilkan replika sangkar puyuh tahun lepas. Okey, tenaga pengajar dia ialah Encik Zamri bin Hamid, Cikgu Zamri. Okey, dan bagi kelas 4 B juga, kamu kena ambil sains rumah tangga, SRT. Mengandungi 5 bab dalam pengajian. Terdapat satu kertas 1 yang membawa markah 70%, dan kerja khusus wajib disiapkan, iaitu jahitan, yang itu membawa 30% kepada SPM nanti. Jadi untuk SRT ni dia ada kerja khusus juga. Untuk pengetahuan kamu semua, yang mana ada kerja khusus, kamu kena buat kerja khusus. Kalau tidak, dia akan merugikan kamu SPM nanti. Jadi kena siap gitu. Untuk SRT saya rumah tangga ni, ketempat wajib kena buat jahitan. Kita 5 pula lepas kau buat masakan. Itu nanti. Sekarang ni ketempat dulu. Okey. Tenaga pengajar dia siapa dia? Tenaga pengajar dia Puan Islia Riani binti Jamaluddin, Cikgu Is. Okey.
Seterusnya, Part B juga, kamu akan belajar pendidikan seni visual. Okey, mengandungi 7 bab dalam pengajian. Perlu komitmen yang tinggi untuk siapkan kerja khusus. Ini pesanan daripada Cikgu Salmah. Okey, dia terdapat 2 kertas. Kertas satu objektif, kertas kedua tu kerja khusus. Kerja khusus ni mesti kena siap. Kalau tak siap, tak lengkap untuk SPM nanti. Kena siap. Tenaga pengajar dia, kamu tahu, cikgu seni kita, Puan Salmah binti Zakaria. Okey, ini ialah seni. Seterusnya, bagi kelas tingkatan 4 cerdik, 4C. Kamu yang pertama, kamu akan belajar untuk subjek ni ialah pendidikan seni visual. Okey, seperti mana kelas 4B, kamu pun macam tu juga, ada 7 bab. Perlu komitmen yang tinggi. Ada kertas 1 dan kertas 2, objektif dan kerja khusus. Kerja khusus tu kena siapkan. Wajib siapkan. Kalau tidak, kamu akan ketinggalan. Kamu akan rugi markah untuk SPM nanti. Tengah mengajar dia, seperti biasa, Cik Puan Salmah binti Zakaria, Cikgu Salmah. Okay, seterusnya, Pak C, kamu akan belajar geografi. Okey, mengandungi 15 bab. Okey, ada kedua kertas soalan, ada terdapat kerja lapangan. Macam kamu buat tentang 3 dulu. Mungkin kamu kena pergi cari apa-apa di kampung kamu, macam tu lah. Kerja lapangan. Kena buat juga kerja lapangan. Ada 2 kertas soalan untuk peperiksaan nanti, objektif dan esei. Maknanya kalau kamu buat kerja lapangan, kamu baca buku elok-elok, kamu boleh skor untuk geografi. Okey, tenaga pengajar siapa? Puan Nur Zarina binti Saleh, Cikgu Zarina. Okey, kamu kenalkan. Seterusnya, Pak C juga tahun ni, kamu akan belajar tasawuf Islamiah, iaitu mengandungi 4 bab dalam pengajiannya. Perlu komitmen yang tinggi, sebab perlu membaca buku untuk tasawuf Islamiah. Dia lebih kurang sama dengan pendidikan Islam. Okey, dan ada 2 kertas. Oh, salah tu. Kertas pertama tu objektif, kertas kedua tu ialah esei. Baca buku, jawab soalan, lulus, alhamdulillah. Dan tenaga pengajar pengetua kita sendiri, iaitu Encik Yusof bin Taib. Okey, untuk subjek tasawuf Islamiah. Okey, jadi cikgu rasa semua dah faham, dah lengkap. Itu ialah subjek elektif yang kamu akan tempuhi bagi kelas 4A, 4B dan 4C. Okey, ini ialah sedikit lagu sekolah kita. Kamu ingat kita? Okey, SMKTK terus berjaya membina insan bermutu, cita-cita tinggi, tingkat kejayaan demi masa hadapan. Okey, lagu kita tu lagu yang sangat beraurakan positif. Jadi cikgu harap kita pun teruskan positif untuk kita berjaya, insya-Allah. Okey, sebelum kita tamatkan video kali ini, cikgu nak bagi sikit kamu pesanan ciri-ciri pelajar misali, iaitu pelajar cemerlang lah. Untuk jadi pelajar cemerlang ni mudah saja. Yang pertama, kamu perlu ada impian untuk berjaya. Kalau kamu tak ada impian, kena wujudkan impian untuk kamu berjaya. Barulah kita ada guideline untuk kita pergi ke tempat kejayaan kita tu. Okey? Yang kedua, sentiasa bersemangat untuk hadir ke sekolah. Yang ni wajib. Kena bersemangat. Kalau kamu tak bersemangat, kamu akan ketinggalan. Yang ketiga, mendengar arahan guru. Yang keempat, tidak melawan cakap cikgu, guru. Okey, sebab guru di sekolah ni adalah sebagai ibu bapa kamu yang kedua. Jadi, dengar cakap dia untuk dapat keberkatan. Okey, yang kelima, mentaati ibu bapa. Solat tidak tinggal. Sentiasa menyiapkan kerja rumah pada masa yang ditetapkan. Sentiasa berusaha dan tidak putus asa. Inilah ciri-ciri pelajar misali, pelajar cemerlang. Jika kamu ada semua benda ni, insya-Allah cikgu yakin kalau pelajar cikgu semua boleh cemerlang. Okey, seterusnya, yang terakhir, jadilah murid yang cemerlang kerana semua keputusan di tangan anda. Okey, datang dengan harapan, pulang dengan kejayaan. Sekian, terima kasih. Cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hashtag kita jaga kita. Hashtag jaga SOP. Hashtag kita
Mr. Teguh Cemerlang, #SMKTK awesome. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi insyaAllah, bye bye.